Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Ini adalah soalan daripada soalan termelo yang cikgu beri dalam tugasan minggu lepas. Okey, ini salah satu soalan yang ramai yang tak boleh jawab dan ada yang hilang markah di sini. Okey, so soalan bentuk macam ni, kalau awak perasan ini soalan kebat. Bila soalan kebat, dia menggunakan kehidupan keseharian kita lah, dikaitkan dengan kehidupan seharian kita, dan awak perlu kenal pasti apa konsep matematik tambahan yang kita perlu guna dalam soalan tersebut. Itu sebab dia disebut soalan kebat. Okey, dan soalan nombor 4 dan 5 ni soalan kebat. Okey, soalan kebat. 4, 5, 6 pun soalan kebat. Jadi kena biasakan bentuk soalan macam ni. Kalau soalan itu menggunakan konsep tertentu, maksudnya kamu perlu gunakan konsep tersebut. Okey, baru dapat markahnya lah. Okey, jadi markah tak akan hilang. Okey, untuk soalan 4 ni ramai yang salah anggap dia soalan mencari luas biasa kan, mencari silinder. Guna formula yang biasa, tapi sebenarnya ia melibatkan janjang. Okey, dia melibatkan konsep janjang. Okey, janjang apa? Kita baca soalan dulu. Sebiji kek perkahwinan berbentuk silinder yang bertingkat mempunyai saiz yang berbeza. Dengan ketinggian tetap 7 cm, diberi bahawa lilitan kek yang paling atas berukuran 18 pi. Okay, so ketinggiannya tetap 7 cm, setiap layer tu adalah 7 cm. Lilitan kek yang paling atas tu paling kecil lah. Okay, adalah 18 pi. Setiap jejari bertambah sebanyak 3 cm. So, bertambah sebanyak 3 cm daripada yang kek di atasnya. Dan satu lagi maklumat iaitu isi padu kek yang paling bawah sudah diberi. So, soalan pertama dia nak kamu cari ketinggian dalam cm kek perkahwinan tersebut. Okey. Jadi ceritanya lebih kurang macam ni ya. Dia ada kek. Maaflah. Lukisan cikgu ni terlalu cantik. Dia ada kek lah bertingkat kan, macam dalam perkahwinan kan ada kek bertingkat-tingkat. Jadi yang pertama, layer pertama yang paling atas sekali tu sudah diberi lilitannya. Okay, lilitannya adalah 18 pi. Dan dikata tinggi kek itu tetap. Maksudnya semua keknya tingginya adalah 7 cm. Okay, dan satu lagi maklumat diberi adalah jejari. Okay, ini jejari kek yang pertama. Contoh cikgu letak R. Dan jejarinya untuk kek yang seterusnya bertambah sebanyak 3 cm. Maksudnya kat sini jejarinya adalah R tambah 3. Dan seterusnya untuk layer yang seterusnya. Okey, satu lagi maklumat diberi isi padu bagi kek yang paling bawah. Tapi kita tak tahulah. Ini cikgu lukis 3 saja. Mungkin 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, jadi berapa ketinggian dia? Itu yang dia nak cari. Jadi balik pada soalan. Okey, dan kita tengok pada soalan tadi kita dah tahu dah iaitu adalah yang kita perlu gunakan adalah dia kata jejari bertambah sebanyak 3 cm. Maksudnya kat sinilah jejarinya membentuk, kita panggil apa? Janjang. Okey, janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik. Jadi sekarang kita nak cari ketinggiannya, kita gunakan maklumat yang diberi. Okey, so maklumat yang diberi kat sini gunakan. Okey, iaitu yang pertama diberi lilitan. Okey, lilitan bulatan ataupun lilitan bagi silinder kan. Lilitan sama dengan 18 pi. Okey, so tengok balik formula lilitan bulatan tersebut iaitu 2 pi r sama dengan 18 pi. Jadi kat sini kita boleh dapatkan nilai pi iaitu nilai r 18 pi bahagi 2 pi. So r sama dengan 9. Okey, so itu adalah
kita dapatkan nilai R. Okey. Jadi itu maklumat pertama. Okey, maklumat kedua dia kata diberi juga adalah isi padu bagi bagi apa nama tu? Okey, yang membentuk janjang tu sebenarnya apa? Bentuk janjang adalah diberi tadi yang berurutan adalah nilai jejarinya. Jadi kita nak cari jejari sekarang. Jadi satu lagi maklumat yang diberi adalah isi padu. Isi padu bagi silinder yang terakhir iaitu diberi 3087 pi. Okey. Jadi sekarang kita boleh gunakan formula isi padu iaitu pi j kuasa 2t sama dengan 3087 pi. Okey. So pi dengan pi tak perlu carilah pi-nya sebab nanti kita boleh potong. Jadi kita cuma gantikan nilai kj ni, gantikan nilai r lah. R kuasa 2t kita adalah 7. Okey, ini sama dengan 3087 pi. So sekarang kita dah dapatkan R kuasa 2 sama dengan 3087 pi perkan dengan 7 pi. Okey, simplifykan dapatlah berapa? 441. Okey. So bila kamu dah dapat 441, ini adalah R kuasa 2. So bila kita cari R, kita akan tambah tolak, betul tak? Punca kuasa 441. Okey, jadi kita hanya ambil R yang positif saja disebabkan oleh ia adalah jejari. Oleh sebab itu R sama dengan 21. Okey, 21 cm. Jadi kat sinilah kita akan gunakan konsep janjang tadi, iaitu bacaan pertama kita adalah R pertama, iaitu R bagi silinder pertama yang atas sekali, 9. Okey, T2, T3 dan seterusnya sampailah T yang last sekali, okey, iaitu 21. So tadi yang membentuk janjang itu adalah jejarinya. Okey. Jadi sekarang kita nak cari berapa bilangan N itu supaya nanti barulah kita boleh darabkan dengan tinggi setiap kek tu. Okey, kalau kita tahu bilangan kek itu adalah 3 layer, maksudnya setiap satu layer 7 cm, jadi kita darabkan dengan 3. Jadi kita nak tahu bilangan kek kita tu. Okey. Jadi sekarang kita gunakan formula Tn sama dengan A plus N tolak 1D. Okey, so sekarang Tn kita iaitu 21 sama dengan A kita 9 tambah N tolak 1 darab D. D kita adalah 3. Okey, so macam biasalah awak kena simplifykan dia, arrange dia. Okey, dan akhirnya kita akan dapat N sama dengan 5. Okey. Jadi bila dapat N sama dengan 5, okey, carilah tinggi. Oleh sebab itu tinggi kek sama dengan 5 darab 7 cm, so sama dengan 35 cm. Okey. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia nak cari jumlah lilitan bulatan dalam cm. Okey, lilitan pertama kita dah dapat. Okey, sekarang lilitan bulatan dalam cm pun kita boleh gunakan konsep janjang, iaitu tadi kita gunakan jejari sebagai sebutan kita, tapi sekarang kita boleh gunakan lilitan sebagai sebutan kita, iaitu T1, T2 sampailah T5 ni apa dia punya lilitan dia. So cikgu kita dah dapat tadi, iaitu T1, kita ambil lilitan T1 adalah 18 pi. Okey, lilitannya sebab dia nak cari bilangan jumlah lilitan nanti. Okey, jumlah sebutan lilitan lah. Sebutan kita sekarang kita ambil sebagai lilitan. Okey, jadi kalau T2, boleh cari tak T2? T2 sama dengan lilitan 2 pi R. Okey, so 2 pi darab R kita adalah R kita tadi, R asal adalah 9, betul tak? Okey, R asal adalah kita dapat tadi. Okey.
R asal adalah 9. Okey, kemudian tambahkan 3 lah sebab dia bertambah kan. Bertambah sebanyak 3 daripada yang asal. So, sekarang kita akan dapat 2 pi darab 12. So, sebutan kedua iaitu lilitan bagi kek yang kedua adalah 24 pi. Okey, so kat sini adalah 24 pi. Kenapa cikgu cari sebutan kedua? Sebab kita nak cari beza dia. Okey, beza sepunya sama dengan 24 pi. Kita tak boleh guna beza tadi iaitu 3 sebab itu adalah kita ambil sebutannya dijari sebagai sebutan. So, untuk soalan kedua kita ambil lilitan sebagai sebutan kita. So, sekarang nak cari D iaitu beza sepunya. Kita ambil sebutan kedua. T2 tolakkan T1 sama dengan 24 pi tolak 18 pi. So, ini kita akan dapat berapa? 6 pi. Okey. So, dah dapat maklumat ni, kita nak cari hasil tambah. So, guna formula mana? Sn sama dengan n per 2 darab 2a tambah n tolak 1 darab d. Okey. So, sekarang kita nak cari n yang keberapa? Bilangan kek kita dah tahu dah tadi, iaitu 5. N kita 5. 5 per 2 darab 2 darab A. A kita adalah 18. D kita adalah 6 pi. Okey, so masukkan 2A kita 18 pi tambah N 5 tolak 1 darab D. D kita 6 pi. Okey, awak pun mudahkan ini. Pemudahkan satu demi satu sampailah. Okey, cara pemudahkan. Okey. 5 per 2 darab 18 darab 2, 36 pi. Okey, tambah. Ini dah jadi 4. Okey, 4 darab 6, 24 pi. Okey, so kita akan dapat 5 per 2 darab. Ini kita dapat 60 pi. Okey, dan akhirnya pemudahkan 1 ini dapat 30 pi. 30 darab 5, 150 pi. Okey, tengok pada soalan. Kalau soalan ini dia dah terima dah 150, dah terima jawapan dia. Kalau soalan dia kata dia tak nak dalam sebutan pi, maksudnya carilah 150 ni darablah pi. Nilai pi-nya 3.142. Okey. Tapi kalau soalan ini dia tak nyatakan guna pi apa, maksudnya boleh diterima 150 pi sahaja. Okey, so itu adalah soalan untuk jawapan untuk soalan nombor 4. Okey, boleh. So, ini adalah salah satu contoh soalan kebat yang kamu perlu gunakan konsep tertentu dalam Admaths. Okey, so semoga terbukalah dia punya idea untuk menjawab soalan-soalan kebat ni. Okey, selamat berjumpa.